Sekali pintu terhempas ni, pung, memang kuat lah. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini FJ nak tunjuk satu video ni. Video ni telah tular di Facebook, di mana ianya dikongsikan oleh, pertama sekali FJ tengok, FJ waktu scroll tu FJ ternampak dikongsikan oleh Ustaz Hanafi kot. Jap, FJ tengok balik. Okay, pertama sekali waktu dia baru keluar tu dikongsikan oleh page Ustaz Hanafi. Kemudian selepas itu FJ tengok balik kembali kepada video ni, dia dikongsikan oleh Wayne Cook. Okey, pada pertama kali FJ tengok video ni di Wayne Cook punya account ni, pada awalnya 1.7 juta view. Sekarang ni dia dah telah meningkat sehingga ke 1.8 juta view lah. Jadi sekejap dalam masa sehari sekejap dia punya viral tu kan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, cuba kita tengok sama-sama video tersebut. Okey, 1, 2, 3. Okey, pintu tu bergerak sendiri Pintu tu bergerak sendiri. Okey. Right. Okey. Dia tutup sendiri pintu tu. Buka kembali. Okey, habis. Okey baik, video tu adalah berdurasi selama 30 saat dan video ini dikongsikan di laman Facebook lah. Dia tak pasti kejadian ini berlaku di mana dan di hospital mana, tapi kalau kita nampak daripada dia punya perkataan yang kat pintu tu, dia tulis keluar. FJ rasa kejadian ni berlaku di negara kita lah, negara Malaysia dan sebagainya. Lepas tu kalau tengok betul-betul, ini adalah katil ward ICU. Kalau korang perasan dekat cermin, dia duduk dalam cermin kot, yang orang yang rakam ni. Lepas tu dia tulis ICU 1. Jadi mungkin ini adalah ward ICU. Tapi kalau kita tengok dalam ward ICU ni, kelihatan lengang lah, tak sibuk dan sebagainya. Dan kejadian ini juga tak tahu berlaku di mana, tak tahu kejadian ini berlaku pukul berapa dan sebagainya. Jadi tak banyak detail tentang video ni. Cumanya daripada 30 saat itu, kita boleh nampak lah kejadian yang berlaku di mana pintu tersebut bergerak sendiri. Jadi apa pandangan korang berkaitan dengan video ni? Adakah video ini dibuat-buat dan sebagainya? Adakah video ini fake ke apa kan? Analisis korang macam mana? Dan mesti korang nak tahu apa pandangan AJ tentang video ni lah. Jadi apa yang AJ nampak lah, video ni satu memang real. Okay, dia tak ada CGI ke apa ke, dia memang rakaman yang real. Mungkin daripada telefon yang dirakam dari sudut menegak macam ni. Kemudian yang keduanya, kalau tengok kat sini, kenapa AJ cakap real? Mungkin disebabkan kerana kita tengok kat pintu tersebut, dia bergerak. Dia masa dia terbuka tu, dia tak ada dinding tu, tak ada apa-apa macam halangan yang untuk kita tutup kita punya pandangan lah. Maksudnya ada macam tali ke apa. Dan video ni pun dirakam sangat jelas. Kalau dia rasa dia rakam guna HD punya resolution lah, bukannya kabur dan sebagainya. Seperti kadang-kadang bila kita tengok video seram yang ada kat internet dan sebagainya, video tu kabur pun semua kan, sampai kita pun nak tengok, nak analisis secara video tu secara detail pun payah. Tapi yang ni memang real. Jadi rakaman ni pun dilakukan secara macam amatur lah. Dia sedang baring kan, dia sedang baring di ward katil ICU ni. Dia rasa dia mungkin nampak kejadian tu, jadi dia rakam lah. Okay, jadi lepas tu kalau tengok daripada sudut bangunan, contoh bangunan kan, bangunan ni adalah bangunan berekon. Bila bangunan berekon ni, kebiasaannya dia tak ada angin lalu lah. Dia tak angin lalu macam rumah dan sebagainya kan. Dia maksudnya bila berlaku kejadian pintu terbuka sendiri, tertutup sendiri dengan keadaan macam kita tengok macam orang yang buka, which is benda tu sangat pelik lah. Okay, so dari sudut pandangan AJ bukanlah orang yang boleh nampak, apa benda ni, aku boleh nampak sesuatu kan. AJ bukan orang boleh nampak. Cumanya AJ analisis dari sudut video ni memang real. Kejadian itu berlaku real. Dan bila kita tengok dalam keadaan dalam bangunan dan sebagainya, pergerakan pintu itu adalah real lah. Jadi AJ boleh katakan real. Cumanya video ni memang terlampau pendek, jadi kita tak boleh lah nak kata 100% is benda ni. Mungkin ada sudut sains dia, mungkin ada lagi kita boleh petikai, tapi kuatnya menyatakan mungkin di sini ada sedikit gangguan lah. Sebab dia tak kata mention pukul berapa. Kalau memang kejadian ni berlaku tengah malam, mungkin kekuatan dia kata, sebab kalau tak silap, minta maaf kalau tak silap,
ICU ke apa, kalau macam FJ tak pastilah kalau ward ICU, tapi kalau macam ward yang macam ward biasa kot, kalau tengah malam dia macam matikan lampu kot. Dia macam bukan matikan lampu semua, maksudnya dia akan gelapkan sikit lah. Kalau tengok kat sini terang benderang, jadi mungkin kejadian ni berlaku tak pasti pukul berapa. Tapi cerita tentang pintu boleh terbuka ni kita tak boleh nak kata kan bila-bila boleh berlaku sebenarnya. Waktu siang pun boleh berlaku. FJ sendiri pun, siapa yang tengok video lepas, FJ tunjukkan kejadian yang berlaku kat FJ tu, yang pintu terbuka sendiri tu adalah pada waktu pagi. Pada waktu pagi, lepas tu kejadian tu pintu terbuka lah. Waktu tu anak FJ dengan isteri dia ada dalam bilik. So FJ pun malas nak layan sangat, nak rakam sangat benda tu kan. FJ rakam sekejap je. Lepas tu FJ tegur dia, kalau benda ni entiti ke apa ke, aku nak terajang. Lepas tu pintu tu stop. So bila pintu tu stop, dia tak terbuka tertutup, AJ pun malas lah layan. Sebab memang waktu tu bukan kita nak merakam ke apa, memang tak ada mood lah nak rakam, nak buat konten dan video tu pun AJ upload dekat Instagram lah. Jadi konklusi dia pada AJ ialah video ni kan. Jadi kalau tengok ni ramai video ni, cumanya mungkin kalau ada orang yang mungkin boleh nampak dan sebagainya, dia mungkin nampak lah sesuatu kot daripada video ni. Ini penjelasan AJ secara ringkas lah. Kemudian AJ nak ceritakan sedikit pengalaman AJ tentang pintu ni lah. Bila dah keluar tentang pintu ni, adalah sedikit pengalaman. Okay? Pengalaman ni AJ dapati waktu sebelum AJ terlibat lah dengan buat video seram ke ataupun konten-konten seram ke, jalan seram ke. Waktu tu AJ tak buat YouTube yang konten-konten seram ni. AJ dah buat YouTube tapi bukan konten seram. AJ buat macam review makanan dan sebagainya waktu tu. Jadi macam AJ cakap lah, AJ ni kerja sebagai cikgu. Jadi kadang-kadang bila kat kelas, murid-murid ni kadang-kadang biasalah murid kan, dia minta kita cerita seram lah apalah. Tambah diorang tahu macam AJ ni memang suka benda-benda cerita-cerita seram ni, AJ suka. So diorang pun minta AJ ceritakan lah cerita-cerita seram dan sebagainya. Tapi kalau macam AJ lah, AJ waktu mengajar, AJ akan macam pancing lah murid-murid ni. Biasalah dia kena pancing kan. Dia kata, AJ akan cakap lah, okay, kalau semua siap kerja apa semua, sebelum kita habis ni ada masa baki 5 minit macam tu kan, 5 minit, 6 minit, 7 minit macam tu, okay, bolehlah cikgu cerita. AJ akan selalu buat macam tu lah. Jadi murid ni bila dia tahu kita nak cerita sesuatu, dia pun pakat siapkan kerja dia lah. Itu yang AJ akan buat macam tu lah. Bukannya saja nak cerita ke apa, AJ akan janji kat diorang supaya nak ceritakan cerita seram kalau diorang siap kerja lah. Jadi diorang pun, murid-murid ni biasalah bila kita cakap macam tu, dia akan siapkan kerja dia cepat lah, dia akan hantar sebagainya. Jadi macam cerita-cerita seram ni biasalah diorang suruh FJ cerita kan. Pada sebelum FJ buat jalan-jalan seram dan sebagainya kan, sebenarnya FJ selalu je cerita benda ni macam biasalah. FJ baca daripada kisah orang, betul, FJ ceritakan kepada diorang. Tapi cerita-cerita yang bukannya tahap hardcore macam cerita lah, cerita-cerita yang ringan je. Sebab budak-budak kan, diorang punya pemahaman diorang lain. Cumanya bila kita mengajar tu, kita cakap lah benda ni semua adalah kerana kita bagilah pengajaran kan. Benda-benda ni semua tak boleh datangkan kemudaratan dan sebagainya. Jadi nak jadikan cerita, waktu tu pagilah biasa je dalam pengajar. Lepas tu dia nak ceritakan cerita seram. Tengah cerita-cerita tu, budak bila dengar kita cerita, dia senyap semua kan. Satu kelas senyap bila dia nak dengar betul-betul kan. Lepas tu bila semua senyap, sedang cerita-cerita tu, tiba-tiba pintu terhempas sendiri tau. Dengan keadaan angin tak ada apa, tak ada kan, pintu tu terhempas sendiri. Okay? Kejadian ni dia berlaku pertama kali. Bila berlaku kejadian ni, AJ macam, oh mungkin angin. Biasalah kita, pemikiran kita bukannya jenis hantu-hantu apa semua kan. Kita fikir benda ni angin lah. Kemudian ada lagi pergi kelas lain apa semua, diorang pun minta apa semua kan. Kita pun lagi 5 minit nak habis, kita pun cerita lah. Kejadian kedua, cerita-cerita pun cerita. Sedang cerita-cerita ni, dia terhempah lagi. Pintu ni kelas lain ni, yang tadi dah habis lah, ni pergi kelas lain. Lepas tu FJ ceritakan cerita seram dan sebagainya, pintu tu terhempas. Jadi bila jadi kejadian tu, FJ macam awal-awal tu macam FJ rasa biasalah angin kan. Tapi yang FJ pelik ya, sebabnya benda kejadian ni berlaku bila pintu terhempas tu waktu FJ sedang cerita benda yang macam tu lah. Waktu mengajar ke apa ke, memang tak ada pun kisah tiba-tiba pintu terhempas ke apa. Pintu terhempas ni maksudnya dia tutup sendiri dengan keadaan kuat. Satu daun pintu tu dia tutup dengan kuat, macam kena hempas lah. Kita fikir pada awalnya angin lah dan sebagainya. Lepas tu bila FJ terlibat dengan buat video seram dan FJ tahu tentang sebenar-benar, macam maksudnya lebih tahu tentang benda-benda macam ni kan, FJ dah jadi macam tak berapa nak minat sangat cerita kepada murid-murid ni. Sebab kan in reality kita tahu sebenarnya benda ni apa sebenarnya. Kita tahulah dari sudut ilmu yang dan pengalaman kita dapat, kita tahu. Jadi AJ pun tak nak banyak bicara sangat lah tentang benda ni. Cumanya ada sekali tu murid paksa jugalah. Ni murid kelas lain pula kan, tahun lain dan sebagainya, paksa cerita. Jadi AJ pun berat juga nak cerita kan. Tapi bila budak dah suruh dan sebagainya, kita pun tak apalah, kita pun layan lah, cerita sedikit. Cumanya sebelum cerita tu AJ ada pesan kepada budak. AJ cakap, nanti kalau cikgu cerita ni, nanti pintu terhempas lagi. AJ cakap macam tu.
kepada murid-murid ni. Cakap, sagi kalau cikgu cerita ni habis terempah pintu. Kamu jangan main-main. Sebab tu cikgu malas cerita. Budak waktu tu, alah cikgu cerita lah, semua tak ni lah apa. Budak-budak biasa lah, dia tak ada pengalaman kan. Dia suruh kita cerita juga. FJ pun waktu tu saja je melawak sebab dah berapa kali FJ cerita pintu terempah kan. Yang ni kelas lain, diorang pun tak ada pengalaman. So FJ pun tak apalah cerita yang light lah. Tapi sebenarnya bila dah ada macam tahap pengetahuan tentang benda ni dan sebagainya, FJ rasa macam tak enak tau cerita benda-benda ni dalam kelas apa semua. Walaupun even tu waktu pagi, kita rasa macam lain macam sebenarnya. Jadi FJ pun memang selepas tu memang FJ tak apa-apa nak cerita sangat lah. Lepas FJ buat video jalan seram apa semua, FJ memang kalau budak suruh cerita pun FJ cakap tak payahlah, tak payah ambil tahulah kan. Sebab dia FJ rasa lain macam sikit bila cerita-cerita macam tu, macam seolah-olah ada benda yang dengar. Okay, so bila tengah cerita-cerita tu, tiba-tiba budak pun dengar lah. Waktu tu senyap apa semua, steady kan. Tengah cerita-cerita tu, sekali pintu terempas ni, pung, memang kuat lah. Waktu tu FJ pun terkejut tau. Jadi terkejut sebab kita dah cakap awal-awal, kita cakap kalau cerita ni pintu akan terempas Jadi sungguh pintu tu memang dia pam. Dan FJ lepas tu budak terkejut sampai menjerit tau. FJ waktu tu memang taubat lah kan. FJ bukan cerita ni sebab nak takutkan parent ke apa-apa kan. Sebab benda tu berlaku secara spontan. Okay? Budak suruh cerita, so kita tak nak, budak paksa juga. So kita pun layan lah atas kita nak layan murid-murid ni kan. Kita pun cerita, pintu tu terempah. Waktu tu budak ada yang terkejut macam ketakutan. Sebab FJ cakap kalau FJ cerita ni pintu akan terempah ni, betul jadi kejadian tu lah. So lepas kejadian yang tu, FJ rasa sampai sekarang kot FJ tak berapa nak cerita sangat cerita seram. Sampai memang banyak juga budak yang cakap, cikgu ceritakan pengalaman buat video semua apa yang cikgu nampak. Tapi FJ tak berminat langsung nak ceritakan kat diorang lah. Sebab FJ fikir apabila FJ ceritakan benda-benda macam ni, memang akan ada benda-benda yang dengar dan dia tak suka. Okay? Sebab bila FJ cerita tu mungkin reveal ataupun dedahkan tentang benda-benda macam ni kepada budak-budak ni kan. So dia tak suka, dia empah pintu. Tapi lepas tu memang FJ rasa memang benda ni adalah gangguan yang datang daripada cumanya FJ waktu tu cakap kepada murid-murid, ni semua angin je, kamu jangan takut kan. Sebab kita nak kontrol dia punya perasaan. Tapi sebenarnya realiti dia, FJ tahu benda ni dia macam marah. Okay? Dia macam marah apabila menceritakan tentang kisah diri dia dan sebagainya lah. Bukan cerita tentang kisah diri dia cerita tentang makhluk macam diorang kan. Diorang dengar, diorang marah lah. Walaupun waktu tu waktu pagi. Okay? Dan ini adalah realiti yang berlaku. Bukannya FJ buat cerita ke apa ke. Memang kalau siapa-siapa nak murid FJ yang tahu lah, dia sekarang dah tingkatan 3 kot. Tingkatan 4 je rasa. Ni FJ ceritakan ni, kejadian ni berlaku sebelum FJ buat video jalan seram dan sebagainya lah. Masa 2018-2017. So dah lama dah kejadian ni. Sekarang ni memang FJ tak jarang dah cerita-cerita seram dan sebagainya. Memang siapa-siapa lah, bukan murid saja. Kalau orang suruh cerita kan, kawan-kawan ni, kau cerita, FJ takkan cerita. Sebab in reality kita punya pemikiran dengan orang yang tak pernah alami pengalaman berbeza. Kadang-kadang orang bila dengar cerita kita, diorang macam buat lawak tau, macam so FJ memang tak berminat lah. Melainkan orang yang suruh cerita tu, dia suruh dan dia tanya sesuatu tu, dia memang ada ilmu, macam lebih kurang pengalaman yang pernah FJ alami lah, barulah FJ ceritakan. Okay? Kalau orang suruh cerita kan, kau macam ni, FJ memang takkan cerita lah. Melainkan dengan konten-konten YouTube ni FJ cerita. Sebab orang yang buka video ni biasanya dia minat ataupun dia ada pengalaman, dia minat lah dengan benda-benda ni. So FJ cerita lah. Tapi bagi orang yang saja-saja nak sembang-sembang benda macam ni, memang FJ tak ceritakan lah. Sebenarnya banyak perkara yang berlaku di sebalik tabir, yang di belakang kejadian, selain daripada buat video sajalah, banyak juga yang berlaku. Cumanya FJ pun macam FJ cakap, FJ tak berminat untuk ceritakan benda-benda tu. Sebab benda ni melibatkan pemahaman kita, lepas tu pandangan yang berbeza dan sebagainya. Kalau FJ cerita, mungkin akan menyebabkan orang tak puas hati kan. Macam orang yang lain mengalami pengalaman yang lain, dia tak puas hati, kenapa FJ cerita macam ni semua dan sebagainya kan. Sebab benda tu tak macam ni. Bagi orang yang pemahaman lain, pandangan lain, manhaj dia lain, dia akan fikir, oh ini semua mengarut, ini semua tak ada dalam. Dia macam tu lah. Jadi benda ni tak habis lah. Kalau kita cerita benda yang macam ni, takkan habis. Okay? Melainkan orang tu memang ada asas ilmu yang tentang pengalaman-pengalaman dia lah. FJ ada seorang kawan, guru, dia selalu sembang pasal dengan FJ lah, benda-benda je. Tapi dia pun sama juga, dia ambil konsep pendekatan, kalau orang lain dia tak cerita sangat, dia dengan FJ je dia nak bersembang benda-benda ni. Sebab dia adalah penuntut Darul Shifa punya pengajian lah. Tapi dia bukannya orang yang aktif buat ruqyah ni. Dia cuma belajar tu untuk
dia punya diri dia dan juga keluarga dia. Dia cakap siap-siap. Apa yang dia belajar ni adalah untuk defend dia punya keluarga dia dengan diri dia lah. Tapi dia ada juga yang mengalami cerita-cerita pelik dan sebagainya, dia ceritakan kepada FJ, dia tanya pandangan dan sebagainya lah. FJ pun cuma bagi tahu dari sudut pandangan FJ lah kan. Orang lain pun dia tak cerita. So FJ pun ambil konsep yang sama lah. Dan FJ rasa ramai orang macam tu pun. Bila ada pengalaman macam ni kan, ataupun ada pengetahuan tentang macam ni, kebiasaannya memang malas nak cerita lah. Melainkan kalau orang itu yang dia sembang tu ada juga ilmu pengetahuan tentang benda macam ni. Okay, berbalik kepada video tadi. So AJ bukannya orang boleh nampak dan sebagainya. AJ cuma analisis dari sudut kejadian ni, video ni dan sebagainya. Tapi bukan 100% is a real 100%. AJ macam letak kepada 80% lah, sebab kejadian ni detail kita tak tahu berlaku di mana. Kemudian ada tak kisah-kisah yang pelik-pelik yang berlaku di tempat ini, ataupun kejadian ni berlaku pukul berapa, adakah ini pertama kali dan sebagainya. Tapi kebiasaannya kejadian di hospital ni, AJ banyaklah dengar pengalaman kisah diorang yang ceritakan kat hospital ni. Biasanya memang real lah, real. Okay, gangguan dan sebagainya lah. Kita pun sendiri tahu bahawa di hospital ni ada orang meninggal dunia dan sebagainya. Sometimes ada orang meninggal dunia tapi dia ada ilmu-ilmu tertentu. Kadang-kadang benda-benda tu dah yang mengganggu dekat uak-uak dan sebagainya. Bukannya orang tu mati jadi hantu kan. Kadang-kadang ada orang yang orang tua dan sebagainya, bila dia meninggal di hospital, diorang ni kadang-kadang ada ilmu-ilmu yang tak habis turun dan sebagainya lah. Jadi benda-benda macam ni lah sebenarnya yang bila dia meninggal tu, kita nampak balik, nampak pakcik tu hidup balik lah malam. Jadi macam tu lah sebenarnya. Okay? Itu pandangan FJ sajalah. Jadi perkara yang baik korang boleh ambil, perkara yang tak baik tinggalkan. Kalau ada pandangan ataupun tutur kata yang bercanggah dengan Quran hadis, apa yang FJ katakan, tolong tinggalkan. Ambil yang perkara baik-baik sahaja. Dan FJ ingat sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video react yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.